Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih kerana masih setia dengan channel saya, channel Abang Pokok. Hari ni apa konten saya? Saya sebenarnya dalam 2-3 hari lepas dalam grup WhatsApp ada sahabat saya daripada Rompin. Sahabat saya ni sebenarnya sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Jadi dia datang ke Melaka. Alhamdulillah, saya rasa bertuah lah dapat berjumpa dia. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok siapa itu sahabat saya. Inilah sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan. Nama dia Mat. Terangkan nama kau. Okey, nama saya Selamat. Dia sahabat masa belajar dulu dengan Cik Narizam ni dekat Institut Tanian Kuala Lipis tahun 1987. Bermula 1987, 88, 89, 90 pun Sedang pun sama sekali kan. Dekat Sedang pun sama sekali tahun 2. Tahun 3. Lepas tu terpisah terus selama 30 tahun. Baru kali dapat jumpa. Alhamdulillah, Cik Narizam pun sihat, saya pun sihat. Hari ni berapa bulan, Mat? Hari ni 22 hari bulan 2022. Kali terakhir kita jumpa, Mat, bila, Mat? Kalau tak silap tahun 1992. Lepas kita setahun, 2 tahun habis belajar. Masa tu hari perkahwinan aku lah. Hari perkahwinan sahabat saya. Tahun 1992. Sekarang 2022. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tak jumpa selama 30 tahun. Lama. 30 tahun dah. Dulu muka kita kurus Tapi Cik Narizam tetap macam ni. Maintain. Tak, aku tengok gambar aku kan, kurus lah dulu kan. Tapi tak apa, nanti kan kita akan cuba cari gambar-gambar lama, membuktikan memang kita ni dah tua. Ada gambar-gambar masa gambar muda tu ada. Gambar kahwin tu tak ada Tak ada. Masa tu masa dia nikah. Masa nikah tu masih pakai kamera kotak tu. Mana tak ada. Tak ada dah. Lama tu tuan-tuan dan puan, nostalgia, memori lama tu. Jadi kita hari ni kita rakamkan kita punya perjumpaan yang selama 30 tahun tak jumpa. 30 tahun. Tapi sebenarnya, Mat, kan, nak katakan walaupun kita tak jumpa secara fizikal, tapi sebenarnya kita ada jumpa secara maya. WhatsApp group, Facebook, Instagram tak ada. Telegram tak ada. TikTok tak ada. TikTok saya pun akaun pun tak ada. Tuan-tuan, perempuan, sebenarnya kita rakamkan ini sebab kita nak cuba gali balik memori kita lama, Mat. Cik Selamat ni kan, dia rakan satu bilik. Satu bilik A21. Ingat lagi. Ada lagi kan nama popular bilik kita? Rainbow Park Starlight Street. A21 Rainbow Park Starlight Street. Ingat lagi tu sampai sekarang. Kita punya katil tak berapa jauh kan? Tak berapa jauh. Dah ada satu bilik, satu grup kan? Satu grup, satu kelas. Semua satu. Sampai sekarang. Semua satu. Macam tak percaya pun je. Tapi bila kita jumpa balik kan, kita rasa terharu lah. Sebab sangat terharu.
Ialah sangat terharu sebab ada dalam di kalangan rakan-rakan kita yang dah meninggal dunia. Yang satu bilik ni. Ya. Siapa? Roslan. Roslan Muhammad. Roslan Muhammad. Orang panggil Kuala Lipis. Lembah Kelau. Raup. Lembah Kelau Raup. Lembah. Felda Lembah Kelau. Lembah Kelau Raup. Yalah, sahabat kita juga Roslan Muhammad. Orang panggil dia Roslan Band. Roslan WT. Macam-macam lah kan. Dia dah meninggal. Antara sebab dekat area katil saya tu, saya, Roslan dan si Azharuddin belah sana. Ini Jamaluddin Buhari. Jamaluddin Buhari. Jadi bila meninggal seorang, tinggal 3 orang kat situ. Sebenarnya kita satu bilik ni dia ada 6 katil sini, 6 katil hujung tu. Kita 4 orang kan. 4 orang, seorang dah meninggal. Kita rasa taruh lah. Kedudukannya ingat lagi lah. Jamaluddin tepi, saya tengah, sebelah sana kau. Yang sebelah sini Suhaimi Yusof Jiboy. 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 Tengah-tengah itu Harun nama dia. Harun. Yang last itu siapa aku tak ingat. Kusri kejap je Sekejap. Kusri. Lepas tu dia dah berhenti. Rakan sebilik kita tak berapa ramai masa tahun 1. Tahun 2 penuh lah. Tahun 2 penuh datang Fauzi Musa, Awong, Roslan apa kan dia? Roslan, dia bukan Roslan Muhammad, dia Roslan apa tak ingat lah. Roslan Awong lah. Lepas tu Bugis. Nama dia apa? Harizuddin. Bugis Harizuddin Saleh. Harizuddin Saleh. Plus kita itu yang katil kita si lepas tu situ ni si Azhar yang kelicap apa? Azhar, dia panggil dia kelicap. Azhar Muhammad ke apa? Tak ingat nama bapak dia. Nanti yang mana kawan-kawan dah tengok dalam video ni, tolong tulis lah. Betulkan kan. Maklumlah, dah lama now. Itu yang kita cerita yang kali terakhir kita jumpa 30 tahun. Itu yang kita cerita tu 32 tahun yang dulu kan. Kebanyakan dia orang ni kita panggil nama-nama istimewa. Tak ada pernah panggil nama betul pun. Tapi masa belajar di Institut Pertanian tu banyaklah mengajar kita, Mat. Berguna sebenarnya untuk pekerjaan kita sekarang. Sangat berguna. Tak sangka Dulu kita sangka benda-benda yang kita buat tu macam bodoh je, main-main, tak ada guna, saja nak kenakan orang. Tapi alhamdulillah bila kita dah bekerja, benda tu berguna lah. Berguna. Macam tak percaya Terima kasih jugalah kepada senior-senior yang dah ragging kita teruk-teruk. Tapi apa yang dia ragging tu, dia bukan macam ragging zaman sekarang. Dia ragging tu untuk pengetahuan, untuk kita kuatkan semangat, cekalkan hati, ketabahan. Apa yang dia ajar tu memang untuk masa kita di hadapan sekarang ni lah. Kita pakai bagus. Terutama juga kita ucapkan terima kasih pada pensyarah-pensyarah kita lah kan. Pensyarah-pensyarah kita, kerana apa tu, banyak menurunkan ilmu, Mat. Yang kita ingat Cik Adi, Cik Samsudin, Puan Ting, Puan Salma, Cik Faizal menolongkan nama siapa? Cik Pendi, Cik Saleh pengetua kan. Kita ucapkan terima kasih lah kerana menjadikan kita ni orang manusia yang paling tepat lah. Menjadikan kita manusia yang berguna lah. Lagi satu Ahmad, apa yang ilmu-ilmu masa kita belajar dulu kan yang kita rasa paling berguna? Paling berguna pada saya yang paling berguna satu, kecenderaan. Boleh bawa traktor. Kenal traktor, macam mana nak bawa traktor, penyelenggaraan traktor. Sebenarnya ada satu rahsia tu, saya tak pernah cerita kat siapa-siapa kan.
Tapi ada sekali tu saya pernah cerita kat adalah apa tu, kawan-kawan, tapi saya dah tak ingat. Masa tu cik apa yang ajar kita? Tak ingat lah. Jenderal Antonian. Tak, yang bawa traktor ni, yang Tu yang badan besar-besar. badan besar, dah lupa lah kan. Sebenarnya masa saya bawa traktor dulu, kita ni tiap-tiap hari Rabu tak silap bawa traktor kan. Bawa traktor, ada satu kali tu saya kona, dua tayar dia, saya ambil kona kan, dua tayar dia terangkat, nak jatuh ke tepi je Mat, nak jatuh Mat. Lepas tu saya paut balik ke kanan kan. Bila paut balik ke kanan, dia pun tergempas balik, berdentung boom. Tapi alhamdulillah tak ada siapa yang tengok peristiwa tersebut. Lepas tu Jadi rahsia lah. Jadi rahsia sampai sekarang. Ni baru buka lah. Baru buka ni. Saya hantar balik apa tu pada rakan-rakan untuk giliran lain. Selepas itu Mat, nak tahu, sampai sekarang saya tak akan pegang lagi traktor. Itu dia rahsia. Fobia. Traktor tu besar tau, bukan kecil. Bukan, kalau jatuh. Tapi dapat lesen traktor kan? Tak dapat. Saya pun tak ambil. Tapi masa tu ramailah kawan-kawan ambil lesen traktor kan. Ada yang berjaya. Ramai yang berjaya lah masa tu dapatkan lesen. Hasil daripada masukkan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan ke Institut Pertanian Kuala Lipis. Lesen F tak tahu ada F ke apa kan. F. Saya tak ambil sebab betul lah yang saya cerita tu, fobia. Ya Allah, ya Tuhan, kau kalau terbalik lah betul-betul arwah Mat. Tapi saya tak pernah cerita. Hari ni saya bukakan cerita yang maksudnya kita masa bawa traktor tu tahun 1989 Maksudnya dah 33 tahun. Kenapa saya tak bawa traktor? Itulah cerita dia. Bila sesuatu fobia yang berlaku pada diri saya, jawabnya memang saya dah tak sentuh lagi lah. Lagi apa Mat yang pelajaran? Pengembangan pertanian. Macam-macam ada dalam tu. Yang paling saya tak boleh lupa, metod demo. Metod demo tu kita kena buat satu kertas putih tu, tulis apa benda yang kita nak cakap, berdiri kat depan kita bercakap. Rupanya benda tu berguna masa bekerja tuan. Berguna betul lah. Kita disuruh bercakap, dia halayak ramai. Memang berguna. Ada sebab dia orang suruh dia orang buat itu, suruh kita buat tu kan. Ada sebab. Tapi masa latihan dulu untuk perempuan ni, malu tau. Masa kita nak duduk dekat depan tu malu lah. Apa yang 50 inci tebal kan. Malu. Kita tak biasa bercakap. Malu betul lah. Ya Allah ya Tuhan tu. Lepas tu bila kita dah bercakap tu, kawan-kawan yang sebagai audiens dia ketawa kita cukup-cukup. Kau dia ketawa kan. Ya Allah. Tapi masa tu yang ajar cik apa? Cik Adi. Cik Adi. Saya masih ingat dia kata bagi Cik Adi dengan penting. Saya masih ingat dia bagi tahu kalau nak bercakap di depan, buka kipas laju-laju. Tak nampak kertas tu bergetar. Itu saya ingat lagi. Tapi yang memang pengembangan pertanian ni banyak dia punya subjek-subjek. Dalam tu ada subjek-subjek kecil, iaitu metod demo, berceramah di halayak ramai, pidato umum. Memang kita belajar. Tapi yang paling bagus selepas belajar tu Mat kan, dulu kalau kita nak mengurat perempuan malu. Tapi selepas kita dah belajar ilmu tu, pandai. Kita jadi berani. Sebab jadi berani sebab ilmu tu lah. Tapi masa sebelum kita tamat dulu, kita punya penjara dah cakap jangan salah guna ilmu metode demo tu kita adaptasikan ke benda lain. Buat perempuan kan. Ini kalau pesalah dengar ni, dia baling ni skrin ni. Kau salah guna. Tapi kita bercerita pengalaman lama kan. Tapi benda-benda yang lucu sentiasa akan terjadilah. Baguslah sebenarnya. Yalah 30 tahun peristiwa yang kita belajar tu, 33 tahun dulu. Ya Allah, lama. Selepas itu kita tahun 1, tahun 2 kita di Institut Pertanian Kuala Lipis. Tahun 3 kami ke Institut Pertanian Serdang.
Satu kumpulan juga. Landscape kan? Landscape. Oh, landscape. Landscape. Jadi saya kerja di Majlis Bandaraya Melaka Sejarah. Saya gunakan ilmu yang saya belajar tentang landscape, betul-betul saya gunakan di tempat kerja saya. Memang sesuai lah. Selepas tamat pengajian lah. Selamat macam mana pula? Habis tamat pengajian? Habis tamat pengajian, saya menganggur. Lebih kurang dekat 2 tahun juga lah menganggur. Tak ada buat apa? Tak ada buat apa. Nori getah. Tak ada lah Nori. Tak ada lah menganggur. Nori getah. Kerja sendiri lah. Saya tamat latihan luar kampus tu. Saya nori getah. Habis nori getah tu, saya apply balik kerja tempat saya latihan praktikal. Dapat. Itulah syarikat pertama saya kerja, Golden Hope Plantation, tahun 1992. Tahun yang saya kahwin itulah, tahun tu juga saya dapat kerja. Alhamdulillah, rezeki kahwin. Saya pula kan habis belajar tahun 1990. Kemudian 1991 hujung 1990 saya dapat tawaran kerja di Risda. Kerja di Risda. Masa tu ada kursus di Institut Latihan Risda Kuala Krai. Kemudian bekerja di Risda Temerloh, pejabat Risda Temerloh. Saya kerja lebih kurang dalam masa tu jumpa kau kan? Dapat jumpa sebab Selamat tu dekat Lancang. Tapi nama orang putih kampung Lancang ni Lancaster kan? Lancaster. Kalau dulu dekat situ, kalau tulis surat bagi tahu kat Mawu, saya duduk kat Lancaster City. Lancaster City ya. Lepas tu dah tak sampai 2 tahun. Lepas tu saya kerja dengan Majlis Bandaraya Melaka Sejarah sehingga sekarang. Kau sama juga? Sampai sekarang. Tapi cuma company tu dia dah combine. Dia dah jadi lain. Daripada Golden Hope tukar menjadi Sendabi. Habis Sendabi saya berhenti tahun 2010. Saya bertukar ke IOI Corporation 3 bulan. 3 bulan masuk IOI, berhenti masuk Trewin. Habis Trewin saya masuk company yang saya kerja sekarang lah. Ladang kecil-kecilan je lah di Kuala Rompin. Ladang sawit lah. Sama Sama. Sawit dengan saya tak boleh dipisahkan. Sawit dengan Selamat tak boleh dipisahkan. Okey, saya bagi satu soalan cepu mas pada Cik Selamat. Apa nama saintifik pokok kelapa sawit? Wah, ini benda ni dah 30 tahun tinggal. Kalau orang tu ingat memang. Tapi kalau manager dengar dia marah. Tanya nama saintifik kelapa sawit pun tak ingat. Memang kalau saya kerja di syarikat yang besar, Golden Hope, Sendabi, IOI, dia tekankan benda-benda macam ni. Alhamdulillah, kerja sekarang senang sikit lah. Kerja syarikat Cina, Ladang Rompin, dia tak mengambil berat lah benda-benda macam ni. Janji hasil dia meningkat, kerja jalan, okey. Nama saintifik tu? Nama saintifik tu saya tak ingat, minta maaf. Alice Kenensis. Betul? Alice Kenensis. Mungkin betul, mungkin tak. Alice Kenensis. Sebab saya terlibat dengan landscape. Bila terlibat dengan landscape, dekat landscape ni semua nama pokok ni dipanggil dalam nama saintifik man. Dia tak pakai nama Melayu, nama Cina, nama India. Dia nak nama saintifik. Bila nama saintifik tu kalau kita pergi mana-mana kan, katakan contoh macam Alam Bandar dekat Melaka ni, tempat saya tu dia panggil Alam Bandar. Alam Bandar, saya pun terkejut. Rupanya pokok Alam Bandar. Jadi bila orang sebut nama Alam Bandar, kita tahu apa pokok Alam Bandar. Itu kegunaan nama saintifik. Kadang-kadang tempat lain dia panggil nama pokok tu nama lain. Itu je beza dia. Betul. Okey, seterusnya Mat sekarang ni berapa orang anak Mat? 5 anak, 2 cucu.
Dua cucu. Ada cucu dah jadi datuk. Bukan datuk tu, atuk yang nak betul kat 3 tu. Saya pun 5 anak juga. Ikutkan 6. Tapi anak Dah yang ada kedua, anak yang nombor 2 meninggal kan. Ya. Meninggal, adalah musibah berlaku. Anak nombor 2 lah. Masa dia umur 7 tahun. Sakit apa tu? Dia selamatkan kakak dia di kolam renang. Jadi dia sanggup gadaikan nyawa dia. Dan Alhamdulillah kakak dia selamat. Tapi saya rasa sebenarnya walaupun dia pergi, tapi saya rasa bangga punya anak yang sanggup menggadaikan nyawa sendiri untuk keselamatan kakak dia. Saya rasa bangga. Alhamdulillah, insyaAllah nanti saya akan berjumpa dengan dia akhirnya di sana. Di syurga lah, insyaAllah. Yang kalau dah dapat cucu tu, saya belum dapat cucu. Seronok nak dapat cucu. Oh, kalau dulu kita dengar orang dapat cucu ni, kita tak jangka macam mana perasaannya. Tapi bila kita sendiri dah dapat cucu ni, betul lah orang cakap cucu ni lebih penting daripada anak. Anak ni kalau nak sesuatu kita boleh tahan-tahan lagi. Tunggu minggu depan, tunggu bulan depan, tunggu ayah dapat gaji. Cucu minta masa tu kita seluk kecil. Itu kehebatan cucu. Saya belum alami lagi tu. Nizam akan tahulah macam mana sayangnya dengan cucu. Saya belum alami. Tapi itulah kita kadang-kala kan kita rasa pelik lah orang macam membunuh anak-anak kecil ni kan. Kejam lah itu. Yang kejam tu kita tak tahu macam mana dia tergamak Itu sesuatu yang kita tak boleh maafkan lah. Sebenarnya sangat kejam. Sedangkan apa yang Cik Selamat dia cerita, kalau kita jumpa cucu ni, kalau cucu tu minta sesuatu sanggup keluar. Kalau benda dalam mulut nak cari, kita luah bagi dekat dia tu. Itu cucu, hebatnya cucu. Nampak tak? Jadi masing-masing dah berkeluarga. Dan ramai juga kita punya kawan-kawan yang sama-sama belajar pun dah berkeluarga juga. Janganlah takut pertambahan anak, tambahan cucu. Kebahagiaan sebenarnya tu. Ini kira ni nak penghujung kita punya perbicaraan lah, mana? Apakah kita punya kita punya perancangan hari tua. Hari tua, Mat. Apa perancangan selepas sekarang umur kita dah 54 kan? Saya 54. 54. Yalah, Cik Selamat dia tua bulan dia kan. Tahun bulan 67. Saya tahun 68. Saya bulan 8, dia bulan 9. Maksudnya Cik Selamat ni dia tua saya 11 bulan. Dua-dua rambut hitam. Tapi saya sebenarnya pada putih. Saya nyorok-nyorokkan sikit. Yelah, tapi saya masih tetap ingat mati. Jadi perancangan kita masa tua, Mat. Perancangan masa tua ni sebenarnya bergantung juga pada kewangan juga. Macam saya tak ada apa-apa. Rumah pun belum ada. Umur dah 54. Jadi harap-harap bulan 9 ni tak lama lagi lah. Buat IPF, beli satu rumah. Lebihnya perancangan saya nak buat kebun. Buat kebun bukan untuk saya, untuk anak-anak. Kalau sempat saya makan lah. Makan pencen lah. Makan duit persaraan lah. Kalau tak sempat, anak-anak adalah tempat bergantung. Nak buat kat mana tu, Mat? Di kampung saya sendiri sana lah. Lancaster. Lancaster. City. Luas kan tanah tu? Lebih kurang adalah dalam 7 ekar lebih. Luas. Tanah sana tu luas. Apa nama tempat tu? Dekat kampung di Lancaster ni lancang ni. Kampung besar. Empatih. Besar kan? Yang 7 ekar tu dekat Empatih juga. Dekat kampung Empatih sebelah tu. Atas tu ada satu pelda, pelda Bukit Damar. Sebelah pelda Bukit Damar tu terletaknya tanah yang dalam perancangan tu. Mudah-mudahan berjaya lah. InsyaAllah. Yalah, bila kerja swasta ni, syarikat swasta ni, duit persaraan ni besar kan. Mampu buat rumah sendirilah. Tapi kalau beli rumah kira tak lepas lagi. Itu perancangan awal lah. Kalau saya rasa kalau ada tanah tu lebih baik buat sendiri.
kos lebih murah. Kos lagi murah. 60-70 ribu tu dah dapat rumah. Sebiji yang cantik rumah. Kalau tanah sendiri 3 bilik dapat lah. Alhamdulillah, insyaAllah lah. Sebab rumah Cik Selamat di Lancaster tu dirancang. Sebenarnya saya pernah pergi dan pernah tidur Ya Allah, satu pengalaman yang paling best lah, tidur rumah Selamat dulu. Saya kena mandi air perigi. Sejuk Macam air batu. Macam air batu. Memang orang kata luar jangka lah kalau kita nak apa tu. Kalau kita zaman sekarang ni nak tengok mandi air perigi tu susah nak tengok lagi lah. Tak jumpa lah. Orang dah mandi air paip dah. Memang kehidupan Cik Selamat dan masa di Lancang tu saya tengok agak macam jauh dari pembangunan. Mandi pakai air perigi, bukan cakap bohong. Lepas tu malam pun memang gelap betul lah. Gelap. Turun bukit tu memang kau tu sebiji aja, ujung-ujung aja. Terpisah jauh sikit lah daripada orang lain. Keluarga Cik Selamat ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya dia berasal daripada Melaka. Mak dari Sungai Rambai Melaka. Bapa dari Tangkak, Johor. Dia bukan orang Lancang, orang Pahang yang sebenar kan? Saya lahir di Pahang. Dia lahir di Pahang lah. Mak di asal turunan bukan asal dari Pahang. Mak daripada Sungai Rambai, ayah daripada Tangkak. Macam mana boleh berhijrah kat sana kan? Berhijrah ke Pahang pada tahun 1967. Masa tu mak saya mengandungkan saya lagi. Masa pindah dalam tahun itu jugalah saya dilahirkan, bulan 9 tahun 1967. Jadi macam perancangan saya kan, saya sebenarnya kat Melaka ni tanah mahal. Jadi alhamdulillah saya dapat beli satu tanah tu, bukan 1 ekar 3 suku, berharga 80,000. Arwah mak saya masa dia meninggal dulu, dia ada tinggalkan sebahagian duit dah sikit, tak banyak tak sikit pun adalah juga. Kemudian saya buat pinjaman refinance balik rumah. Dulu beli rumah 25,000. Jadi refinancekan rumah tu dapat 54,000. Lepas tu saya ada simpanan sikit. Lepas tu dengan duit arwah mak saya dapat beli tanah tu 80,000. Dan saya dah tanam lah pokok-pokok, tanam pokok garu, tanam pokok durian, macam-macam lah. Cuma sekarang ni pokok-pokok tersebut macam mula-mula beli tu semangat lah amat nak buat. Tapi sekarang dah malas lah. Tak tahu dah tua. Faktor usia. Jadi itulah rancangannya. Kalau dah lepas pencin, pencin adalah tempat yang kita untuk apa tu, nak bersantai dengan anak, dengan cucu. Jadi sambil tunggu-tunggu durian ibuku. Alhamdulillah. Banyak tanam durian. Durian tanam. Itu hari baru tengok dengan isteri saya yang dah besar, 1, 2 adalah dalam 5 batang. Lepas tu yang lain habis ke lembu makan kan. Lembu makan, monyet dia bergayut, patah sana patah sini, hati saya luka. Itu cabaran orang buat kebun. Biasalah. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya jaga yang saya makan durian tu yang saya tunjuk dalam Facebook saya tu. Sebenarnya bukan pokok saya, sebenarnya saya jaga kebun orang. Saya ada lesen senapang. Jadi saya jaga daripada serangan tupai. Sambil tu owner kebun bagilah buah durian. Alhamdulillah. Walaupun saya punya pokok tak menjadi, tapi saya tetap ada buah durian juga. Ada rezeki. Alhamdulillah. Kenyang. Okey, kita dah dengar pada awal, akhir, dan ini adalah kira penutup lah kan, kepada kawan-kawan yang daripada Institut Pertanian Kuala Lipis, Serdang, Air Hitam, Bumbung 5, Besut yang melihat video saya ini. Apa kita punya ni supaya dia dah tengok, bagilah komen ke apa daripada kawan-kawan semua.
yang mengenali kami ataupun tidak, kita satu bumbung, satu tempat belajar di Institut Pertanian. Harap dapat memberi sedikit sebanyak komen, buah fikiran, cadangan kalau boleh, untuk kita sama-sama kalau boleh share lah pada kawan-kawan. Bukan ilmu je, kita share rezeki sekali dengan kawan-kawan, cerita. Dan saya dapat tahu juga ada di antara kawan-kawan kita ni yang sakit, yang susah. Jadi kita sama-sama doakan mereka ni semua dalam jagaan Allah SWT. Semoga cepat sembuh dan dapat satu hari kita berjumpa semula. Itu je. Yang juga saya sambung sikit lah, juga pada kawan-kawan yang dah tengok video ini, tujuan utama saya rakamkan memori ini, momen ini. Mana tahu esok, lusa atau tahun depan saya dah pejam mata kan. Tapi insyaAllah video ini tetap masih ada dalam channel YouTube Abang Pokok. Itu tujuannya. Bolehlah jadikan tatapan, buat tatapan pada kawan-kawan. Dan sekiranya dalam video saya ini ada bahan-bahan yang menarik, tuan-tuan boleh komen. Dan sekiranya nak tengok channel saya yang akan datang, tuan-tuan boleh tekan button gambar loceng yang ada bawah tu, yang berbunyi ting ting. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.